Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa dalam live malam ni. Apa khabar semua? InsyaAllah pada malam hari ini, hari Jumaat, malam Sabtu, nak bercerita sikit tentang kursus Professional Certificate in Nutritional Medicine. Ini adalah kursus jangka masa pendek, lebih kurang 4 bulan tempoh dia. Kan? Merupakan kursus profesional. Maknanya dia adalah khusus untuk orang yang dah bekerja. Kan, yang dah bekerja, yang nak menambahkan ilmu dan untuk menambahkan pengetahuan supaya boleh membantu dia dalam kerja-kerja dia lah, kerja-kerja yang dia buat. Kan? Satu kursus Professional Certificate in Nutritional Medicine ni adalah untuk golongan berkerjaya, dan saya lebih suka kalau yang join kursus ni adalah dari kalangan doctors, kan, terutama doktor-doktor yang bahagian general practice, kan, yang ada klinik sendiri dan sebagainya, kan, sebab dia akan menambahkan pengetahuan asas tentang nutritional medicine yang boleh membantu anda sebenarnya merawat pesakit dengan lebih baik, dan membantu kita untuk menasihati pesakit dengan betul dari soal pemakanan. Juga terbuka di kalangan student saya yang sebelum ni adalah daripada pharmacist pun ada, nursing pun ada, dietitian pun ada, coach pun ada, fitness coach pun ada, founder produk pun ada, dan orang-orang biasa saja yang nak belajar tentang ilmu nutritional medicine. Ramai juga. Kan? Ada orang dah pension pun ada yang sanggup nak belajar. Alhamdulillah. Jadi doktor-doktor yang join ni, ada yang doktor daripada kerajaan pun ada, masih lagi bekerja dengan kerajaan. Ada juga doktor yang dah buka klinik sendiri dan sebagainya. So, apa yang kita ajar dalam khusus Professional Certificate in Nutrition Medicine adalah sebenarnya asas, basics, understanding on nutrition as a medicine. Maksudnya, pemakanan tu adalah sebagai salah satu kaedah perawatan penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, seperti hypertension, cardiovascular disease, kan? Penyakit-penyakit seperti anxiety, GERD, dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah usus, kan? Itu autoimmune disease dan sebagainya. Kita juga akan belajar benda-benda baru seperti nutrigenomics dan sebagainya. Ini antara topik-topik yang kita akan cover. Kan? Masalah allergic, masalah eczema, masalah psoriasis, kan? Masalah kulit, masalah GERD. Itu semua kita akan belajar. Banyak benda yang akan belajar. Kita akan tahu macam mana kaitan dengan pemakanan dan bagaimana sebenarnya pemakanan yang betul boleh membantu pemulihan. Sebab itu dipanggil nutritional medicine. Maksudnya menggunakan nutrition atau pemakanan kita sebagai ubat untuk merawat masalah kita. Dan konsep dalam nutritional medicine ialah ia mengajar mengenal pasti punca penyakit dari asal dia. What is the source of the disease? Apa punca penyakit? Apakah punca diabetes? Apakah punca obesity? Apakah punca hypertension? Apakah punca cardiovascular disease? Apakah berkaitan dengan kanser dan sebagainya? Apakah berkaitan masalah usus dengan immune disease, autoimmune disease? Apakah berkaitan usus dengan masalah GERD? Apakah berkaitan usus dengan masalah anxiety, masalah mental, depression dan sebagainya? Dan bagaimana kita boleh membetulkan sebenarnya penyakit-penyakit ni dengan membetulkan pemakanan. Sebab membetulkan pemakanan adalah satu benda yang sebenarnya kena dibelajar. Dia kena ada konsep dia. Dan konsep pemakanan yang betul bukan berkonsepkan kira kaloris lah. Kira kaloris ni benda yang terlampau luaran, yang terlampau tak boleh pakai. Senang cakap mitos karut je lah. Dan kalau kita nak belajar tentang pemakanan dari segi perawatan, kita kena faham konsep asas. Konsep tentang glycemic index, konsep tentang glycemic load, konsep tentang apa dia, gluten, apa glyphosate, apa dia tentang resistant starch dan sebagainya. Banyak benda nak belajar, menarik, quite interesting. Bagi saya, kalau you seorang doktor dan you ada ilmu nutritional medicine, you adalah seorang doktor yang sangat powerful. Sebab tu saya sebenarnya bukan nak lokek ilmu, nak sendiri diri sendiri, tak. Masa saya ambil masa lebih kurang 20 tahun untuk belajar semua ni. Daripada asal dulu pergi conference. Lepas tu terbuka satu peluang untuk buat masters in anti-aging, aesthetic and regenerative medicine di UCSI University. Saya adalah batch yang pertama.
So saya membeli ijazah masters in anti-aging, aesthetic and regenerative medicine. Lepas tu saya belajar lagi under Society of Advancement of Hormone and Healthy Aging Medicine of Malaysia atau SAHAM, yang affiliate dengan Australian College of Nutrition and Environmental Medicine atau ACNEM, yang kita buat kursus selama 3 tahun. Saya belajar selama 3 tahun, pergi conference, setahun ada 3 conference. So 3 tahun kita pergi dengan 9 conference. Dengan conference tu dia ada exam dia ada written exam, dia ada viva exam dan sebagainya, dan last kali ada final exam dan sebagainya. Dan cara itulah saya belajar. Dan akhirnya saya dapat Masters in Nutritional Medicine under ACNEM. Itu sebenarnya. Ada pula orang duk tuduh aku pergi belajar online 3 bulan. Ni semua orang yang tak faham tapi memandai-mandai. Kan? Orang yang tahu sikit tapi kononnya pandai sangat. Ada masalah ni. Itu sebenarnya kena faham. So sebab tu saya nak menyampaikan pula ilmu-ilmu ni kepada semua. Semua lapisan masyarakat. Walaupun saya lebih suka nak menyampaikan kepada doktor, sebab saya rasa doktor mempunyai influence yang kuat pada masyarakat. Kalau doktor menyampaikan ilmu yang betul, masyarakat akan jadi betul. Tapi kita sedar dalam realiti masyarakat ada pelbagai level pemahaman. Jadi kalau orang biasa pun yang coach kalau dia cuma coach yang gym, mengajar orang macam mana nak kurus, macam mana orang nak sihat, macam mana nak exercise dan sebagainya, dia perlu faham ilmu nutrition. Dan juga pengamal perubatan alternatif, seperti dalam student saya sebelum ni ada pengamal bekam, ada pengamal acupuncture, ada pengamal traditional Chinese medicine dan sebagainya kan. Dan juga pengamal macam-macam lah perubatan macam perawat mengurut dan sebagainya. Dia boleh belajar tentang nutrition. Even sebenarnya perawat yang mengamalkan ruqyah dan sebagainya, bila dia faham tentang nutrition medicine, sebenarnya dia lebih powerful dari segi nasihat pemakanan yang betul. Dan itu akan membantu dari segi kerjaya dia. Sebab tu kalau orang yang berkerjaya untuk merawat secara alternatif dengan bekam ke, urut ke, acupuncture ke, whatever lah, sebenarnya adalah sebenarnya sangat powerful bila kita boleh mengamalkan nutritional medicine dan menasihati pesakit dengan betul. You akan nampak kesan yang sangat baik dari perawatan yang kita buat, termasuk juga dalam konteks general practice. GP macam saya lah. Sebab kita hari-hari jumpa pesakit. Sebab tu sebenarnya minat saya dalam bidang nutrition ni sebenarnya dah bermula daripada masa saya belajar dulu lah. Dalam silibus kedoktoran, tak ada silibus nutritional medicine. Sebab tu doktor ni adalah tidak belajar secara khusus tentang nutrition. Sebab tu kalau ditanya doktor-doktor biasa, kadang-kadang memang dia tak tahu sangat lah. Tak tahu mendalam tentang supplement, tak faham tentang konsep glycemic index, glycemic load, tentang konsep insulin resistance dan sebagainya. Tapi saya ni sejak masa saya student tu, saya suka baca satu majalah masa saya belajar dekat India dulu. Saya belajar di Manipal, India. Tajuk majalah tu ialah My Doctor. Dalam tu dia cerita macam-macam lah. Tapi dia untuk pembacaan publik. Tapi antara yang saya menarik dalam majalah tu, dia bercerita tentang nutrition. Saya ingat saya baca pasal macam kelebihan garlic, kelebihan even bawang merah, onion, kelebihan halia, kunyit, rempah ratus. Saya baca quite interesting. Sebab saya tahu, saya tak belajar benda tu di dewan kuliah di kampus. Tapi saya baca tu dan saya belajar. Dan saya pernah cuba tanyalah dengan lecturer saya tentang apa kelebihan garlic. Dia tak boleh jawab walaupun dia lecturer kan. Maksudnya itu bukan bidang dia lah. Sebab tu saya rasa macam ada sesuatu kekurangan dari segi silibus doktor yang biasa. Tapi bila saya dah mula kerja, dah sibuk, mungkin saya tak berapa nak fokus sangat banyak benda tu. Dan kita pun hanya cakap benda-benda yang biasa lah. Doktor-doktor biasa di hospital akan bercakap, jangan makan lemak, jangan makan kolesterol, jangan makan santan, jangan makan goreng, jangan makan benda-benda yang berlemak tepu tinggi dan sebagainya yang menyebabkan sakit jantung, diabetik, jangan makan pisang, jangan makan anggur, jangan makan kurma. Benda-benda yang biasa doktor cakap kan. Itu yang kita sangkakan yang betul. Tapi bila selepas saya berhenti daripada kerja kerajaan lah, berhenti dari hospital, kerja dengan klinik swasta, saya mula ada banyak masa sikit untuk saya membaca. Saya mula baca buku satu buku dan sebagainya. Sedar tak sedar bila saya tengok balik buku-buku yang saya baca, dah dekat 4 almari buku. Dan semua buku tentang nutrition, tentang anti-aging, tentang supplements dan macam-macam. Kan bila saya baca-baca, saya sedar banyak benda yang saya tak faham. Antara buku yang menarik yang saya baca masa tu, masa awal-awal peringkat awal career saya sebagai doktor, ialah What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine Might Be Killing You. Kat situ lah first coin saya nampak words nutritional medicine. Saya pun pelik masa tu.
Ni apa benda Allah, nutritional medicine ni kan? Saya pun tak faham. Jadi saya baca buku. Buku tu ditulis oleh seorang doktor nama dia Ray Strand MD. Dia bercerita tentang isteri dia yang ada masalah fibromyalgia atau sakit-sakit badan yang tak hilang-hilang dengan pelbagai ubat-ubatan farmaseutical yang dia ambil. Ubat tahan sakit lah, ubat apa semua tak jalan. Sampai ke peringkat dia terpaksa makan steroids untuk hilangkan sakitnya. Tapi lama-lama bila dia belajar tentang nutrition medicine, dia baru realize sebenarnya benda tu ada kaitan dengan nutrition. Fibromyalgia adalah salah satu simptom untuk masalah leaky gut syndrome. Kalau kita berhenti pengambilan gluten, makanan bergluten, berhenti pengambilan gula dan trans fat, kita tengok semua simptom-simptom fibromyalgia atau sakit-sakit badan yang tak tentu arah. Sakit itu tak boleh nak specify kat mana. Dia kata, tapi rasa badan tak sedap macam tu. Itu nama dia fibromyalgia. Didapati hilang. Dan daripada buku tu, baca satu buku lagi. Ada buku nak tajuk bionutrition, macam-macam lah. Ada brain grain. Banyak buku-buku yang saya baca. Tapi walaupun saya baca buku, saya rasa macam ilmu saya tu tidak macam ada guide yang betul lah. Kan, sebab tu kita tak boleh hanya membaca buku untuk kalau kita nak faham sesuatu ilmu. Tak memadai. Kita kena berguru. Sebab tu saya cari guru dengan cara pergi conference. Bila pergi conference baru saya realize banyak benda lagi yang kita kena belajar. Setiap kali pergi conference, balik conference rasa bodoh. Rasa macam banyak benda lagi tak belajar. Ada benda baru lagi. Quite interesting, is very very eye opening lah. Lepas tu saya setiap kali ada conference saya akan pergi. Tak pernah miss. Memang akan pergi. Walaupun conference tu bukan murah. Sekali conference pun at least 2-3 ribu habis. Jadi sebab minat ni pasal belajar juga. Pergi. Bila pergi conference, ada banyak lagi peluang-peluang untuk menambahkan certification lah. Ada macam-macam lah. Ada yang ABAM pun ada. Dia panggil ABAM lah. American Board of Anti-Aging Medicine. Ada juga yang World Anti-Aging Medicine, macam-macam lah. Dan dia kat di Australia, dia panggil ACNAM. Itu dia. Sebab tu saya mula belajar. Akhirnya, saya belajar dari segi Australian College of Environmental and Nutrition Medicine dan Alhamdulillah dapat. Sebab tu, bila dah faham, saya rasa benda ni penting untuk masyarakat. Saya rasa saya perlu mengajar. Sebab antara masalah utama bila pergi kursus dan conference, kalau orang-orang yang tak biasa nutrition medicine pergi mesti pening. Sebab banyak istilah-istilah yang sangat-sangat high fanda sikit lah. Istilah perubatan. Yang mana doktor biasa pun kadang tak faham. Sebab dia pergi balik ke basic fisiologi dan sebagainya. Kan? Yang mana memang agak susah. Jadi orang-orang yang bukan doktor lagilah susah nak faham. Sebab tu saya memikirkan kaedah dan macam mana silibus untuk mengajar non-doctors. Sebab saya rasa non-doctors juga penting untuk mengajar masyarakat tentang ilmu pemakanan yang betul sebagai coach. Ataupun sebagai, biasanya yang paling senang coach for diet. Jadi kalau ilmu yang dia ajar tu salah, kan? Jadi maksudnya yang rugi adalah masyarakat. Sebab tu saya rasa cara yang betul ialah kita sebenarnya mengajar ilmu nutrition medicine dalam ruang lingkup praktikal. Apa yang praktikal dalam amalan harian. Sebab tu saya mengajar dalam silibus yang saya susun sendiri. Silibus saya susun bagaimana untuk reverse diabetes, bagaimana untuk menurun badan, macam mana nak menghadapi masalah cardiovascular disease, macam mana untuk masalah anxiety, GERD, leaky gut syndrome, allergic rhinitis, eczema, psoriasis, even mental illness, depression dan sebagainya. Juga berkaitan dengan nutrigenomics. Nutrigenomics ialah bagaimana berkaitan antara genetics dengan nutrition. Kan? Macam mana ada pengaruh genetik dengan nutrition. Itu semua basic understanding of microbiomes. Dari segi kuman-kuman yang ada dalam najis kita, kepentingan probiotik dan prebiotik. Banyak sebenarnya topik-topik yang perlu dipelajari, basic dan asas. Dan benda ni semua tak dapat kalau you belajar dalam medical school yang biasa lah. Maksudnya dalam fakulti perubatan mana-mana universiti tak belajar. Sebab memang tak ada. Lepas tu kalau sebenarnya masyarakat nak tahu, doktor yang belajar ni dia akan bercakap yang lain. Kita akan bercakap tentang pemakanan, macam mana pemakanan boleh bantu reverse diabetes, macam mana makanan boleh bantu reverse hypertension. Sebab selama ni kalau kita pergi ke hospital, dia akan cakap, you diabetic, you hypertension, you kena makan you kena makan ubat sampai mati. Itu yang standard. Balik-balik. Diabetik kena makan ubat sampai mati. Hypertension makan ubat sampai mati. Lala kita pun mati sebab banyak makan ubat. Pakai complication. Sebab tu kita bukan menolak sepenuhnya ubat. Ubat ni kita gunakan sebagai mengawal simptom saja. Dari bila once kita boleh manage kita punya penyakit dengan membetulkan pemakanan, then all this ubat is not needed and unnecessary. Itu yang kedua ni.
Dan bila kita kurangkan pengambilan ubat, maka kuranglah kesan sampingan ubat yang boleh menyebabkan kerosakan organ-organ dalaman seperti buah pinggang dan sebagainya. Sebab itu kalau kita belajar nutrition medicine, semakin pesakit tu mengamalkan keadaan pemakanan yang betul, kita boleh kurang-kurang dan banyak follower saya pun sebenarnya berjaya berhenti terus ubat. Tapi bukan immediately lah. Of course dia kena betulkan pemakanan, kena faham ilmu dia, asasnya macam mana nak buat. Pengamalan puasa, intermittent fasting is very important. Pengamalan low carbs, high fat diet, apa konsep, apa jenis-jenis dia, macam mana yang kita nak pilih, mana yang sesuai dengan kita, apa yang sesuai untuk penyakit ni, apa sesuai untuk penyakit tu, itu semua yang nak dipelajari. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan semua ni kan tahu sebenarnya macam mana untuk memahami nutrition medicine ni, you become very powerful sebab you boleh memberi nasihat yang betul dan dapat kesan. Yang paling dapat kesan. Kesan tu yang kita nak sebenarnya, kesan yang positif pada pesakit. Itu nak difahami kan. Lepas tu siapa yang di luar sana, doktor-doktor, terutama GP lah. GP yang paling bagus. Saya rasa sebab kita akan bertemu dengan primary punya kan, patients kan. Yang kita follow up diabetic, hypertension sebagainya. Kalau you bagi nasihat perubatan yang betul, you akan tengok. You boleh kurangkan dos ubat dan boleh mengurangkan jumlah ubat. Dan ini boleh membantu pesakit mengurangkan komplikasi kesan sampingan ubat yang berlebihan, yang unnecessarily. Macam mana kita kena jaga dari segi pengambilan. Jangan suka-suka hati bagi antibiotik sesuka hati. Jadi macam mana kita alternatif untuk bagi dari segi nutrisi untuk melawan kuman, meningkatkan immune system, boost your immune system, itu dah lebih menarik lah. Kan? Jadi kita tak terlalu mengharapkan habis bagi ubat sebanyak-banyak ni akhirnya menyebabkan masalah. Kita sebagai doktor semua tahu kesan sampingan ubat dan sebagainya kalau tak dijaga dengan betul. Sebab tu dalam konteks tu, ilmu nutritionist the best. Pengalaman saya dulu belajar masa sebagai doktor, pelajar perubatan, saya belajar dulu di Manipal, India. Jadi saya juga belajar bahasa lokal masa tu. Sebab kita nak interview patient, kalau kita tak reti bahasa lokal susah sikit lah. Sebab tu saya masa belajar dulu saya boleh berbahasa lokal di Manipal. Sebab Manipal ni dalam negeri Karnataka, bahasa lokal dia adalah Kannada, bukan Tamil. Jadi masa tu saya boleh lah cakap sikit-sikit Kannada ni. Okay, boleh converse lah dengan patient dan sebagainya. Ingat lagi belajar dulu macam mana. Lepas tu kalau pergi ke pasar ke kedai ke, boleh lah cakap sikit bahasa-bahasa tu. Tapi dah balik ni dah lama sangat, dah lebih 25 tahun dah tak praktis. Dah berkarat lah bahasa tu. Sikit-sikit tu adalah ingat sikit. Itulah kenangan-kenangan dulu masa belajar. Kan, masa belajar dulu kalau musim-musim raya tu, seronok lah. Pergi anyam ketupat, masak rendang ramai-ramai dengan kawan kan. Lepas tu sambut raya sama-sama. Malam sebelum raya kita takbir dan sebagainya ramai-ramai. Itu semualah kenangan-kenangan dia masa belajar dulu kan. Belajar dulu bukan senang. Belajar dulu dengan keadaan segala kekurangan yang ada di India zaman tu. Dan alhamdulillah dapat juga akhirnya graduate. Tapi bila dah graduate, kita rasa masa kita belajar tu dah banyak lah belajar. Wah, macam-macam belajar tu, belajar ni, macam-macam patologi, macam mana diagnosis, bla 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 bla. Tapi bila balik rupanya, alah, banyak benda lagi aku tak tahu rupanya. Itulah bila realise bahawa banyak benda yang tak boleh dijawab dengan perubatan konvensional yang biasa. Terutama dari segi merawat pada punca. Sebab tu bila saya pergi conference, saya balik, saya sedar, banyak lagi aku tak tahu, banyak lagi tahu. Dan di peringkat awal dulu, masa saya muda, saya juga mengalami penyakit-penyakit seperti diabetes, hypertension kan, obesity lagi kan, gout pun ada masa tu. Tapi hidup makan ubat sebenarnya menyebabkan masalah. Misalnya kalau makan ubat tak tahan sakit lama sangat, banyak sangat, kita akan mula rasa pedih gulu hati sebab masalah gastrik kan. Sebab tu saya tak suka sebenarnya. Jadi sebab tu saya cuba cari jalan alternatif dengan pemakanan yang betul. Bila kita belajar peringkat awal dulu, banyak dari segi bidang anti-aging medicine ni, dia banyak mengajar tentang suplemen saja. Kan? Jadi banyaklah suplemen yang diambil. Sebab tu saya dah makan suplemen ni dah lama kan. Tapi banyakkan saya tengok kesannya tidaklah begitu baik. Sebab baru saya realise bukan sekadar suplemen itu penting. Pemakanan asas tu juga penting. Pemakanan asas adalah seperti solat wajib. Suplemen adalah sebagai solat sunat. Maksudnya kita utamakan pemakanan yang betul, baru kita top up dengan suplemen. Bukan sibuk cari suplemen. Apa suplemen ni? Apa suplemen tu ni? Memang tak ada lah. Sebab tu kadang-kadang saya malas nak jawab soalan apa suplemen. Sebab isu dia pemakanan asas tu dah dibetulkan belum? Kalau belum dibetulkan, you makan apa suplemen pun tak jalan. Nampak tak? Itu sebenarnya kena faham. Jadi asas pengambilan suplemen juga akan diajar dalam kursus nutritional medicine. Ini penting untuk doktor-doktor, untuk pengamal-pengamal
nutrition medicine untuk memahami konsep pengambilan suplemen. Even dalam topik yang kita sentuh, kita juga mengajar tentang herbal medicine sikit-sikit lah. Bukan yang mendalam tapi luaran. Apa jenis-jenis herba yang bagus untuk sistem penyakit, apa herba yang bagus untuk diabetes, apa herba-herba yang bagus untuk hypertension dan sebagainya. Sebenarnya itulah antara ilmu-ilmu yang akan belajar. Sebenarnya kalau tengok daripada apa yang saya sampaikan secara percuma kan, saya banyak menyentuh bab-bab tentang pemakanan, nutrition, konsep dan sebagainya. Itulah yang kita akan belajar. Tapi dalam kursus Professional Certificate Nutrition Medicine, kita belajar dengan evidence. Maksudnya kita akan tunjukkan kajian dia. Ni kajian dia, ni kajian dia, ni kajian dan sebagainya. Bukan sekadar cakap dari segi teori lah. Dan siapa sebenarnya yang membawa teori itu dan sebagainya. Macam dalam segi intermittent fasting, teori tentang autophagy kan. Yoshinori Oshumi yang membuat teori tentang autophagy dan sebagainya. Ini semua antara benda-benda yang kita akan belajar lah, lebih detail. Lepas tu saya kadang nak cerita semua tak boleh dan tak sesuai pun. Untuk masyarakat umum kita nak go into too detail dari segi dia punya kajian semua agak tidak sesuai. Sebab tu bagi siapa yang berminat nak belajar sungguh-sungguh, datang kelas. Attend the class, spend. Kalau ikutkan jumlah yang kita charge, yurannya kan, taklah sebanyak yang saya dulu bayar untuk conference yang saya pergi berpuluh tahun tu kan. Sebenarnya lebih jauh, lebih banyak. Kita habis beratus ribu kan. Mungkin sampai sejuta pun kita pun tak tahu. Conference-nya, yurannya itu ni kan. Tapi saya bila kita buat kursus Professional Certificate Indonesia, kita tak adalah charge macam tu mahal kan. Sangat-sangat basic dan boleh bayar lah sikit-sikit ansur-ansur tu kan dalam tempoh 4 bulan insya-Allah. Yang penting sebenarnya ilmu tu ilmu yang betul untuk kebaikan semua masyarakat. Sebab tu saya kata antaranya kita berniat sebenarnya untuk create more Dr. Norman. Bukan seorang Dr. Norman, kita nak lebih ramai orang bercakap macam Dr. Norman atas ilmu yang betul. Lepas tu saya ulang-ulang, kesihatan dengan ilmu yang betul. Dan siapa yang berminat boleh belajar secara online kalau nak. Ni ada daripada Aceh ni, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada mana lagi jauh ni, mana selatan Thailand pun ada ni kan. Ada itu saya tengok daripada Saudi. Kita buat kursus ni secara online juga. So boleh belajar secara online. Siapa yang jauh boleh buat secara online. And of course dalam kursus ni kita tak adalah exam secara khusus. Kan tapi ada assignment lah. Assignment ni simple je sebab kita just nak menguji kefahaman dia dalam kelas tu kan. Sebenarnya yang dalam batch yang terbaru ni yang lepas kita ada student daripada Singapura. Dalam tu dia pensioner pula tu, umur dekat 70, umur 70 lebih kan. Sanggup datang belajar all the way naik bas dari Singapura ke KL untuk belajar kursus Professional Certificate Nutrition Medicine. Alhamdulillah, walaupun umur dia dah lanjut, tapi saya tengok dia punya pemahaman, dia punya konsep yang kita ajar dia mudah faham, which is very good lah. So kalau orang tua macam tu dah pension umur 75 tahun pun boleh faham konsep asas nutritional medicine. Saya rasa orang yang lebih muda, orang yang lebih educated, orang yang ada masters, orang yang ada PhD atau orang yang ada doktor, tentulah lebih mudah faham. Itu je. Bila faham, kita boleh sampaikan kepada masyarakat, kita sebarkan ilmu yang baik, insya-Allah. Sebab tu tujuan saya ialah sebenarnya untuk menyebarkan ilmu yang baik. Sebab isu kesihatan sebenarnya adalah isu kesihatan adalah antara isu yang sangat mendesak sekarang. Malaysia antara negara yang paling ramai pesakit penyakit kronik. Kalau kita fikirkan, ada juga yang grup yang join, student-student saya yang join dalam grup ni adalah founder produk. Kita nak juga businessman, founder produk mengasaskan produk berdasarkan ilmu. Kita juga sebenarnya provide consultation untuk product development yang betul lah, yang ada asas sains yang akan beri manfaat pada masyarakat. Bukan main buat produk timbang kati, lepas tu main jual ikut suka kan, just bantai margin besar-besar. Bagi saya itu untuk short term boleh lah, touch and go. Akhirnya efek ni pada masyarakat tak ada. So kalau you nak develop produk, biarlah based on ilmu, knowledge yang betul, yang betul-betul boleh memberi manfaat pada masyarakat dengan asas ilmu yang betul. Bila orang tanya you tentang produk you boleh jawab dengan berilmu, dengan keilmuan yang betul. Bukan main entah aku agak-agak ataupun entah kilang buat saya jual. Itu cara yang tak betul lah. Kita kena ada tanggungjawab untuk develop. So bagi founder produk, jangan hanya fikir soal untung. Kita kena juga bagi produk yang berkualiti, asas ilmu yang betul. Itu penting. So ada founder produk di luar sana kan, insya-Allah
Ambil masa sikit belajar tentang nutrition medicine, you akan become a very powerful founder product. Nampak? Dan yang juga penting sebab sekarang ni kita tengok ada banyak influencer lah. Influencer di TikTok, di FB, YouTube dan sebagainya. Terutama kat TikTok lah yang muda ni kan. Kita tengok macam-macam ilmu yang disampaikan. Kadang-kadang ada setengah influencer tu saya tengok bercakap benda yang salah. Faktanya salah. Sebagainya macam ada setengah tu bercakap tentang kononnya stevia meningkatkan insulin. Bila dia bercakap macam tu, dia dah menunjukkan fakta dia salah dan dia tak faham ilmu asas tentang glucose metabolism dan kesannya pada insulin, hormonal apa? Theory of obesity dan sebagainya. Maknanya basic dia sangat tak faham kan. Walaupun ada title doktor. Jadi doktor-doktor macam ni sepatutnya belajar dulu. You should go and learn more tentang nutrition medicine and then you become very powerful. Barulah boleh menyampaikan ilmu yang betul. Jangan kita mencakap atas dasar title tanpa kita ada ilmu yang betul. Kan? Tak kisah nak jadi founder, nak jadi influencer yang baik, tapi biarlah jadi influencer yang berilmu dan berguru. Jangan jadi influencer yang nampak macam berilmu tapi tidak pernah berguru, hanya baca buku. Kadang baca buku dia tidak cukup sebenarnya. Bila you join dalam community yang bercakap ni, kena dapat banyak pandangan. Kita akan tengok orang yang lebih lama belajar dan sebagainya. Mungkin kita dapat something input yang baik yang boleh membantu kita menjadi influencer yang baik dalam penyampaian ilmu-ilmu yang betul. Itu penting. Jadi itu yang kena faham. So siapa yang berminat sebenarnya boleh join insya-Allah kan. Ini salah satu juga cara dan kaedah untuk bantu saya juga mengumpulkan dana untuk saya menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi dengan join kursus Professional Certificate in Nutritional Medicine. Yang mana kali ini kita buat di UTM Space. Alhamdulillah telah dapat kelulusan. InsyaAllah kita akan bermula pada November nanti. InsyaAllah November kita tengah mengumpulkan student-student. Ada dah yang ada waiting list. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan cuba dapat at least 30 orang student ataupun lebih kan, untuk batch yang pertama di UTM. Dan sebelum ni kita buat di UCMI. Tapi kali ni kita ada tempat yang lebih terkenal lah di UTM sebenarnya Jalan Semarak KL. Kita di bawah UTM Space. InsyaAllah itu adalah kursus-kursus profesional yang kita anjurkan. Maknanya kursus Professional Certificate in Nutrition Medicine ni akan ada endorsement, ada COP di situ oleh UTM, University Teknologi Malaysia kan. Itu je kan. So itulah sebenarnya yang best sebab we are certified by a university. Kan? Bukan main suka-suka Dr. Norman nak certified sendiri, tak adalah. Belajarlah. So siapa yang rasa benda ni penting untuk dia dalam career dia dan sebagainya, insya-Allah kan. Tapi kalau sekadar nak belajar untuk pengamalan diri sendiri pun tak ada masalah untuk kita, keluarga kita, ajak keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat kita pun boleh di join, tak ada masalah kan. It's never kata satu kerugian bila kita menambah ilmu tu kan. Ilmu kesihatan. Sebab doktor-doktor yang mengamalkan macam doktor homeopati pun boleh join, tak ada masalah kan. Dia tidak bertentangan dengan konsep amalan doktor homeopati ataupun doktor-doktor yang alternatif ni lah. Bukan doktor lah, perawat alternatif. Macam saya cakap tadi, juru bekam ke, tukang-tukang urut ke, atau ustaz-ustaz yang bawa ru'yah ni pun boleh join sebenarnya kursus ni dan belajar tentang nutrition, pemakanan yang betul. InsyaAllah kan, itu konsep dia. Jadi bila kita ada ilmu, kita ada guru, kita ada syllabus, kita faham apa kita belajar, konsep dan asas dengan rujukan-rujukan saintifik. Sebab tu dalam Quran mengajar fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah dengan orang yang pandai, ahlinya jika kamu tak tahu. Sebab tu dalam bidang nutrition medicine, saya dah belajar lebih 20 tahun dan mempunyai 2 master sebagian ni. Sebab tu saya nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Of course, ilmu yang saya sampaikan sikit-sikit tu adalah yang percuma je lah. Boleh je lah untuk amalan. Kalau rasa tak nak join pun tak ada masalah. Tapi at least dengar dan belajar. Tapi kalau kita belajar secara intensif melalui kursus Professional Certificate in Nutrition, kita akan duduk dengan lebih mendalam dari segi evidence base dia, apa kajian, rujukan dan sebagainya, apa buku-buku yang kita boleh baca untuk menambahkan. Kita akan bawa dia dalam community doctors yang belajar tentang nutritional medicine, dan you jumpa kan doktor-doktor yang sebenarnya faham tentang ilmu ni, dan you tengok sebenarnya kita bukan berseorangan. Ramai lagi doktor lain yang juga pandai tentang ilmu nutritional medicine. Itu konsep dia. Nampak tak? Nampak? Nak daftar senang. Kalau di TikTok boleh klik kat bio link di profile, ataupun kat sini kita ada link kat bawah tu, boleh klik kan, untuk waiting list.
InsyaAllah kita dah ada waiting list. Kita akan kumpul lagi sampai cukup bulan November nanti. InsyaAllah ni caranya. Kita akan buat program ni insyaAllah dalam bulan November. Dan terbuka kepada semua. Syarat kelayakan asas sebenarnya ialah bekerja lah. Kerja kalau at least paling kurang pun masa dia ada STPM atau STPM ataupun ada diploma atau ada degree, ada master, ada PhD pun boleh join. Terpulang lah. Sebab ini adalah kursus yang sangat unik, sangat valuable untuk paling kurang pun pengamalan diri kita sendiri, atau lebih baik kita sampaikan pada masyarakat. Menjadi coach yang baik, influencer yang baik, influencer yang berilmu, doktor yang berilmu, nurses yang berilmu, MA yang berilmu, pharmacist yang dietitian dan nutritionist yang belajar dari konteks yang lain dari apa yang you faham selama ni, menjadikan you seorang yang powerful dalam menyampaikan ilmu yang terbaik. Ilmu pemakanan dari segi perawatan, pengubatan adalah sangat penting untuk masyarakat, sebab Malaysia, dan bukan Malaysia, ada satu dunia sebenarnya ada masalah penyakit kronik yang agak teruk kan. Obesity yang teruk, masalah hypertension, masalah diabetes yang semakin teruk di Malaysia ni antara number one di Asia. Kan? Kenapa? Sebab asas pemahaman kita tentang pemakanan ada banyak kesilapan. Yang mana dalam kursusnya kita ajar, kita tunjuk mana silap dia, mana sebenarnya alternatif yang betul, kat mana kita tersalah jalan sebelum ni, yang mana kita nak membetulkan masyarakat, mengajar ilmu yang betul. Dan banyak sebenarnya student-student, alumni kita dah mula menjadi coach yang baik, boleh nampak dan juga ada yang jadi perawat-perawat yang baik dan mula menasihati pesakit-pesakit dia dengan ilmu pemakanan yang betul. Itu yang menarik tu. Sebab tu, kalau nak menyampaikan ilmu, biarlah berilmu. Jangan memandai-mandai, sebab ramai lagi yang tak pandai. Kita kena belajar sampai pandai. InsyaAllah, belajarlah dengan berguru. Bukan saya seorang. Bukan saya, ada 3 orang lecturer je yang akan ajar. Semua yang berkelayakan asas dalam nutritional medicine. Of course diketahui oleh saya dan silibusnya disusun oleh saya sendiri. InsyaAllah detailnya boleh klik dekat situ dan kita boleh tanya dengan staff saya yang jaga tu insyaAllah. Jadi sebab tu penting. Dan apa yang saya sampaikan selama ni sebenarnya adalah berkaitan dengan nutritional medicine. Maksud dia pemakanan sebagai perawat untuk penyakit-penyakit yang ada. Dan ini sangat penting untuk mengubah sebenarnya pola penyakit masyarakat kita yang terlampau ramai sangat sakit kronik. Terlampau ramai sangat ada diabetes. Terlampau ramai sangat ada obesity. Sedangkan kita tengok banyak coach kat luar tu sibuk mengajar tentang kira calories, sibuk mengajar tentang exercise kan. Sibuk mengajar supaya jangan makan lemak, jangan makan kolesterol, balik-balik cerita yang sama padahal benda tu tak jalan. Itu hakikat dia. Lepas tu nak kena belajar ilmu dengan cara yang betul. Kena ingat, kesihatan itu dengan ilmu yang betul dan amalan yang betulan. InsyaAllah itu saja live saya pada malam ni. Siapa nak join, boleh klik. Siapa nak tahu berapa yuran dia, boleh klik dekat link tu dan semua ada information dekat situ insyaAllah. Kan? Boleh join next batch di UTM Space bulan November 2023. InsyaAllah kita jumpa di sana. Jumpa sebagai orang yang berilmu yang nak belajar ilmu yang baru insyaAllah. Saya sudahi live saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao cincau.